الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Teruskan pelajaran fiqh kita dengan tajuk jinayah. Sebelum kita masuk pada tajuk hari ini, sukalah saya ulang pada tajuk yang minggu lepas yang saya kata saya tak pernah faham dan saya akan tanya orang yang lebih faham untuk nak menerangkan kepada kamu. Maka yang saya tak faham tu tang ni, yu'khadhu wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yu'khadhu akhir kulli sanatin minha qadru sulusiyatin kamilah. Dia berkenaan dengan bunuh yang tak sengaja, bunuh yang tersalah bunuh. Apabila dia tersalah bunuh orang, maka dia tak kena bunuh balik. Tapi dia kena membayar diat, membayar denda. Denda dia banyak mana 100 ekor unta. Nanti kita tengoklah. Jadi untuk bunuh yang tak sengaja, dia boleh bayar secara ansuran. Dan yang kena bayar tu daripada harta anak adik-beradik dia ataupun asabah dia. Tak termasuk ibu, ayah, usul ataupun anak-anak. Maksudnya yang lain lah, pak menakan, bubu bapak yang kena kumpul duit tu. Dan diambil duit tersebut untuk membayar diat itu pada tahun yang pertama sebanyak 1/3. Tahun yang kedua 1/3. Tahun yang ketiga 1/3, maka selesailah diat yang tu. Wa 'alal ghaniyyi minal 'aqilati, yang saya tak faham minggu lepas. Bukan saya tak faham, saya tak reti tak faham lah tu. Tak faham maksud dia. Dan ke atas ahli keluarga yang kaya, minal 'aqilati, daripada asabah al-jani, min ashabi zahabi, dan dia ni orang yang menggunakan emas, menggunakan mata wang emas. Maka pada akhir setiap tahun dia kena buat keluar sebanyak nisfu dinar. Maksudnya ahli keluarga yang kaya sekurang-kurangnya dia kena buat keluar setengah dinar. Jadi dia potong ataupun dia berkongsi, dia kumpul daripada duit ahli keluarga itu untuk membayar suku diat pada tahun yang pertama. Itu maksudnya. Dan untuk golongan yang fiddah, untuk golongan yang menggunakan perak, maka dia kena buat keluar 6 dirham. Sebab apa? Sebab 1 dinar samaan dengan 12 dirham. Jadi setengah dinar sama dengan 6 dirham. Mereka kena kumpul, yang keluarga yang kaya yang menggunakan harta emas, dia kena buat keluar sekurang-kurangnya setengah dinar. Kalau kita kata kita convert duit lah ni, mungkin dalam 500 macam itulah seorang untuk ahli keluarga yang tersebut. Okey, habis cerita tu yang saya tak faham, lepas saya dah terang dah. Kita masuk pada tajuk yang hari ini berkenaan dengan syarat wajib qisas. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها. Kemudian musannif menyebut siapakah yang diwajibkan ke atasnya qisas. Qisas di sini bukan tertumpu kepada bunuh sahaja, tetapi ia merangkumi semua jenis jenayah ke atas badan. Maksudnya jenayah ke atas badan ni dia sama ada bunuh ataupun melukakan ataupun mematahkan ataupun apa lagi yang berkaitan dengan badan, membengkokkan tangan dan sebagainya lah. Maka kalau mencukupi syarat-syarat dia kena bayar balik, dia kena qisas balik. Maksudnya si penjenayah tersebut telah mematahkan tangan kamu di siku, maka tersabit hukuman, si penjenayah tersebut pun kena patahkan tangan semula, patahkan tangan dia di siku, jangan lebih. Kalau dia buat jenayah di siku, hampa pergi balas kat buku orang panggil apa tau ni, kat ketiak tu,
Apa dia tak tahu? Atas lah, maksudnya lebih daripada yang dia buat, tak boleh lah. Dia kena sama padan. Sama padan. Okey, kita teruskan dengan syaraitu wujubil qisas. Pada qaul musannif yang ni. Wa syaraitu wujubil qisas fil qatli arba'atun. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan syarat wujub qisas ada 4. Dalam wa fi ba'dhin nusakhi, dan pada sebahagian kitab dia menyebut faslun, fasal, satu fasal, wa syaraitu wujubil qisas, satu fasal menerangkan berkenaan dengan syarat wujub, syarat wajib qisas. Ada 4. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna balighan, si penjenayah tersebut mestilah yang pertamanya baligh. Sama ada baligh tersebut dengan mimpi ataupun dengan umur. Kita kata kalau dengan mimpi, umur 11 tahun dia boleh mimpi dah. Umur 12 tahun dia boleh mimpi dah. Tetapi kalau dia tak mimpi, mimpi punya tunggu mimpi, tak main mimpi-mimpi, maka umur maksimum dia untuk menjadi sabi ataupun menjadi kanak-kanak adalah 15 tahun. Masuk 15 tahun, confirm dia dah akil baligh. Maka kalau syarat yang pertama tu dah baligh, maka kanak-kanak tak kena qisas. Fala qisasa ala sabiyyin, dan maka tiada qisas pada kanak-kanak, ke atas kanak-kanak. Walau qala ana al-ana sabiyyun, walaupun si penjenayah tersebut berkata aku sekarang adalah kanak-kanak. Dan kita tengok keadaan dia tu dengan suara dia masih budak-budak, tubuh badan dia tu pun kecil, maka kita suddiqa, maka mahkamah kena suddiqa, kena mempercayai apa yang dia kata tanpa dia perlu mengangkat sumpah untuk dia nak kata dia tu memang betul kanak-kanak. Mengikut keadaan lah. Maksudnya kita tengok si penjenayah tersebut, kalau dia kata akulah ni kanak-kanak, apa nak percaya kata dia kanak-kanak. Suara pun dah balik, suara pun dah merefau, janggut dah tumbuh sampai ke tengkok. Nak kata dia kanak-kanak, mohonlah. Kita tengoklah. Okey, dan yang kedua, syarat wajib qisas yang kedua, atsani an yakuna al-qatilu, dan mestilah si pembunuh itu aqilan, berakal ataupun waras. Apabila kita sebut waras, fayamtani'u al-qisasu min majnunin, terhalang al-qisas itu daripada orang yang gila. Orang gila kalau dibunuh orang kena bayar balik dah qisas, kena qisas balik dah? Taklah. Sebab dia melakukan jenayah dia ketika dia gila. Tak cukup syarat. Sebab syarat dia mestilah orang yang waras ataupun berakal. Tapi dah gila, dia bunuh orang ataupun dia katak tangan orang pergi patah, maka dia kena balik lah? Tak. Illa, kecuali, melainkan in taqatta'a jununahu, melainkan gila dia ni putus-putus. Maksudnya apa? Sat gila, sat tak gila. Hari ni gila, esok tak. Hari ni lusa gila, tulak tak. Dia terputus-putus gila dia. Dia bukan panjang gila. Dia main hari ni kena gila dia, gila. Esok warah, boleh cakap dengan orang elok, tak nak masalah. Fayuqtassu minhu, maka dia ni kena qisas ketika bila? Fayuqtassu minhu zamana ifaqatihi, dan dia ni kena qisas ketika zamana ifaqati, ketika dia sedang. Maksudnya kita mengambil penjelasan lah, kita mengambil penerangan daripada dia yang buat jenayah ni ketika bila? Dia kata ketika aku sedang. Maka qisas ke atasnya. Ataupun dia kata aku buat jenayah ni ketika tu aku gila, tak sedar apa yang aku buat. Tiba-tiba tengok-tengok ada darah depanku, kepala pancung dah. Maka dia tak kena qisas, dia kena bayar dia lah. Tu maksud dia.
Wa yajibu al-qisasu ala man zala aqluhu bisyurbi muskirin muta'addin fi syurbihi. Dan wajib qisas ke atas sesiapa yang menghilangkan, manzala, yang menghilangkan, yang menggugurkan akalnya, bisyurbi muskirin, dengan meminum benda yang memabukkan, muta'addin, yang berlebihan. Maksudnya kita kata secara adat dia, kalau dia minum benda arak tu 2 botol, kita kata mabuk. Muta'addin lah, yang berlebihan. Maka dalam keadaan itu, lepas-lepas dia mabuk tu, dia minuman dengan kerelaan diri dia tanpa paksaan. Lepas tu mabuk, keluar pak ataupun keluar disko, pang, tembak orang ataupun bunuh orang. Tetap juga kena qisas. Sebab yang ni dia boleh buat sendiri. Faham tak? Dia boleh pilih. Sebab dia yang buat sendiri, dia gila. Dia yang buat sendiri, dia yang melakukan sendiri, yang menyebabkan otaknya tak boleh berfikir ataupun hilang akal dia. Fa kharaja, maka terkeluarlah man lam yata'adda, golongan yang minum arak ni tapi tak berlebihan. Maksudnya apa? Maksudnya dia kata, aku minum tu dalam titik 2 je, confirm tak mabuk, ataupun selalunya tak mabuk lah, tapi tiba-tiba dia mabuk. Tengok kita tengok. Bi an syariba syai'an, dengan dia meminum sesuatu, zannahu ghaira muskirin, dengan sangkaannya apa yang dia minum itu tidak memabukkan, tetapi fazala aqluhu, tetapi tiba-tiba dia tak sedar juga, dia mabuk juga. Fala qisasa alaihi, maka tak kena qisas ke atasnya. Okey, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, pendek lah. Wasalisu, dan syarat yang ketiga, alla yakunal qatilu walidan lil maqtul, tidaklah si pembunuh itu walidan, ayah. Maksudnya ayah bunuh anak. Alla yakunal qatilu walidan, bukanlah si pembunuh itu ayah kepada yang dibunuh. Maksudnya ayah bunuh anak, tak kena qisas. Dia kata bukanlah dan tidaklah yang membunuh itu walidan. Syarat dia yang ketiga ni secara mafhum mukhalafah yang kita faham, kalau ayah bunuh anak tak kena. Sebab apa? Saya kita tengok. Sebab berdasarkan hadis, berdasarkan mafhum hadis, mana ada hadis tu? Ni. Bawah lagi. Ni. Fala qisasa ala walidin. Maka tiada qisas, ni bukan hadis ni musannif punya. Fala qisasa ala walidin, maka tiada qisas ke atas ayah ataupun ibu ayah, ibu bapa, yang biqatli waladihi, yang membunuh anaknya, wa insafala alwaladu, walaupun ke bawah, dia bunuh cucu ke, dia bunuh cicit dia ke, maka dia tak kena qisas. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis li khabaril hakim ni, li khabaril hakim wal Baihaqi wa sahahahu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, yang ditashihkan oleh mereka berdua. Hadis dia kata apa? La yuqadu lil ibni min abihi, tidak dikenakan bunuh balik ataupun tidak dikenakan qisas ke atas anak yang dibunuh oleh ayah. Sebab apa? Wali annahu kana sababan fi wujudihi, kerana ayah tersebut yang menjadi sebab adanya si anak, dan tidaklah boleh, fala yakunu al ibnu, dan tidaklah boleh si anak tersebut menjadi sebab kepada ketiadaan ayah. Walau hak. Okey, kita sambung. Kita teruskan dengan qaul musannif. Qala Ibnu Kajjin, walau hakama hakimun biqatli walidin biwaladihi nuqidha hukmuhu. Walaupun hakim telah menjatuhkan hukuman untuk membunuh si ayah kerana membunuh anaknya,
maka hukuman tersebut nuqidha, terbatai. Sebab apa? Sebab dia bercanggahan dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang kita baca tadi itulah. Dan syarat yang keempat, syarat yang terakhir, alla yakuna al-maqtulu anqasa min al-qatili bi kufrin aw riqin fala yuqtalu muslimun bi kafir. Syarat yang keempat, tidaklah yang membunuh itu, tidaklah yang dibunuh itu, alla yakuna al-maqtul, dan tidaklah yang dibunuh tersebut anqasa, rendah martabatnya dengan daripada orang yang membunuh. Maksudnya apa? Maksudnya syarat yang keempat untuk wajib qisas ataupun wajib balas balik ni ketika mana dia sekufu, sama taraf. Hamba kalau bunuh hamba, okey, tak ada masalah. Tetapi kalau merdeka membunuh hamba, dia tak kena qisas. Tengok. Fala yuqtalu muslimun, dan tidak dikenakan qisas seorang muslim kerana dia membunuh seorang kafir. Sebab apa? Sebab kafir tersebut bawah martabat dia lagi dengan Islam. Boleh? Harbiyan kana, sama ada kafir tersebut merupakan kafir harbi lagilah, memang darah dia halal, ataupun kafir zimmi ataupun kafir muahad. Nanti ini kamu boleh cari sendirilah apa beza harbi, zimmi dan muahad. Yang kita poin di sini, dia tak kena bunuh balik kalau dia bunuh orang kafir. Tapi kalau dia bunuh se-Islam sama dengan dia, maka dia kena. Wala yuqtalu hurrun biraqiqin, dan tidak dikenakan bunuh balik seorang yang hamba, yang merdeka kerana dia membunuh seorang hamba. Walau kana al-maqtulu anqasa min al-qatili bikibarin aw sigharin. Okey. Walaupun yang dibunuh itu anqasa, rendah martabat dia, minal qatili, daripada orang yang membunuh, bikibarin, dari segi umur ataupun kecil dia, dari segi besar, au sigharin, ataupun kecil, au tulin au qisarin, sama ada tinggi dan panjang, beza yang tu. Masalan, fala ibrata bidzalika, tidak diambil ibrah, maksudnya tak diambil kira. Yang rendah, yang tinggi hampir bunuh orang yang rendah, tetapi dua-dua Islam, kena. Walaupun yang rendah itu Islam, dia membunuh orang kafir yang tinggi dari segi badan, tak kenalah. Faham tak? Nah, waqtu qtalu al-jama'atu bil wahidi in kafa'ahum wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Dan mudah boleh faham nah, kalau tak faham boleh PM. Jadi dah tadilah 4 syarat tu. Yang pertama akil baligh, yang kedua yang pertama baligh, yang kedua akil, yang ketiga bukanlah ayah kepada si pembunuh, bukanlah ayah kepada yang dibunuh, dan yang keempat mestilah sama taraf ataupun sama darjat, hamba dengan hamba, merdeka dengan merdeka, Islam sama Islam, kafir sama kafir. Kalau yang rendah lagi, kalau yang dibunuh tu rendah lagi martabat dia, maka tak kenalah, kena bayar dia lah, tak kena bayar balik, tak kena qisas. Boleh nah? Jadi sedikit pencerahan, mudah-mudahan dengan pencerahan ataupun perkongsian ini dapat memberi kita manfaat untuk kita menjauhkan diri kita daripada jenayah-jenayah. Okey, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.